Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati musi majlis, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa Surau Kota Warisan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim. Ayat di dalam surah yang ke-23 Al-Mu'minun ayat 115 yang bermaksud, apakah kamu, yakni manusia, kita semua ni, apakah kamu menyangka aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, mencipta kamu semua ni seolah-olah sebagai main-mainan, tidak ada matlamat hidup, dan kamu juga menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah ke-23 ayat 115 Al-Mu'minun. Di dalam ayat ini, apa yang cuba nak dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bahawasanya manusia yang Allah cipta ini ada matlamat hidupnya. Bukan Allah cipta kita untuk sonok-sonok saja, tidak. Ada matlamat hidupnya. Dan matlamat hidup manusia itu dalam kitab tafsir menyebut 4 perkara. Yang pertamanya, kita ni Allah cipta supaya kita menjadi hamba hanya kepadanya. Kita hanya hamba pada Allah, tidak kepada yang lain. Firman Allah di dalam surah yang ke-51 Az-Zariyat pada ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami, kata Allah, mencipta jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan diri kepada kami. Inilah di antara tujuan matlamat penciptaan manusia. Tidak lain tidak bukan Allah memerintahkan supaya kita ni mengabdikan diri kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah, atau menyembah hanya kepada Allah. Dalam surah Yasin, surah ke-36 pada ayat 61. Wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Dan sembahlah aku, kata Allah. Sembah maknanya taat atau patuh. Itu makna sembah. Dan sembahlah aku, dan inilah jalanku, jalan yang lurus. Yang kita pinta dalam solat, tunjukilah kami jalan yang lurus. Untuk mendapat jalan yang lurus, kita wajib menyembah Allah, taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Karena kita ni dicipta supaya mengabdikan diri hanya kepada beliau, kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sebagai contoh di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mana Allah menguji beliau supaya membawa Siti Hajar dan Ismail ke bumi Mekah, bumi yang kering kontang. Manusia pun tak ada, air pun tak ada. Ni ada air. Okay. Sebab tekak kering. Jadi saya nak kena minum dululah. Tetapi oleh kerana Nabi Ibrahim sedar siapa dia,
Aku ni hamba Allah. Jadi apa yang Allah perintah aku kena buat. Faham? Lalu dibawalah Siti Hajar, isteri nombor 2, isteri muda. Siti Sarah ni peringkat awalnya dia mandul sikit. Setelah Hajar melahirkan anak Ismail alaihissalam, Allah memerintahkan ketiga-tiga mereka. Ibrahim, bawalah isteri kamu dan anak yang masih kecil ini, kemudian tinggalkanlah mereka di bumi Mekah yang kering kontang. Cuba tuan-tuan dan perempuan fikir, logik tak? Allah memerintahkan Ibrahim supaya bawa isteri dan anak yang masih menyusu, kemudian ditinggalkan di bumi yang manusia tak ada, makanan pun tak ada. Ini ujian supaya Ibrahim membuktikan kepada Allah dia adalah hamba Allah. Lalu sebagai seorang hamba yang taat, yang menyembah hanya kepada Allah, dia pun bawalah isteri dan anak. Siti Hajar tanya juga, kata ulama, apakah ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab ketika itu bumi Mekah manusia pun tak ada, air tak ada, kering kontang. Nabi Ibrahim kata, ya, ini perintah Allah. Apabila Siti Hajar mendengar ini perintah Allah, dia redha. Tetapi sebelum Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail AS, beliau berdoa kepada Allah di dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Ini kisah dia. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, inilah ayat dia. Surah ke-14, nama surah Ibrahim, ayat 37. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian daripada keturunan dan zuriatku di bumi atau di lembah yang kering kontang. Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah 3 benda. Pertamanya bukan soal makan. Rabbana liyuqimus salah. Yakni jadikanlah keturunan dan zuriat yang bakal kutinggalkan ini orang-orang yang mendirikan sembahyang. Solat ni penting tau. Kan? Manusia yang tak solat ni jangan sombong. Confirm ahli neraka. Tu dia. Ustaz keluar fatwa. Bukan fatwa. Ini kenyataan Allah dalam Quran. Dengan jelas Allah menyebut orang-orang yang tak solat ni ahli neraka. Tak ada alasan lagi. Kecuali dia sempat bertaubat dan dia beramal. Itu hak Allah. Tapi kalau mati berterusan tak solat, confirm ahli neraka. Anda percaya atau tidak? Apa dari Quran? RM1. 1 saat sekarang. Habis. Tuan-tuan dan puan-puan, rujuk surah ke-74 Al-Muddathir, bermula ayat 42 dan 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Itu jawapannya. Penghuni syurga bertanya kepada penghuni neraka Saqar, kenapa kamu semua berada dalam neraka ni? Apa kesalahan kamu? 4 golongan yang dicampak ke dalam neraka Saqar kerana 4 kesalahan yang berbeza. Salah satu golongan itu menyatakan qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata dahulunya, kami tidak solat. Itu dalilnya. Bainal abdi wal kufri tarkus salah. Hadis riwayat Imam Muslim. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Manusia yang tak solat ni tak ada arti dalam kehidupan. Ya.
Tambahan solat subuh ni, Allahu Akbar, memang mencabar. Solat sunat subuh dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebut rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar, solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Kita hanya solat subuh kan, memang sunat tak buat. Rugi. Ada ulama mengesyorkan, menyarankan selepas solat sunat subuh wirid nama Tuhan, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah 71 kali. Moga-moga esok cerdik, daya ingatan kuat seperti Ustaz Syahrilung, seperti saya. Kita tak amal, tu yang tak ingat ayat Quran tu kan. Nampak tu? Contohlah Nabi Ibrahim, pohon yang tu dulu bukan soal makan, soal hubungan dengan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ke-79 surah ke-17 Al-Isra. Dan sebahagian malam kata Allah, bangunlah kamu bertahajud. Pak Imam, jangan terkejut, tahajud. Orang tanya saya, Ustaz, tahajud ni tempoh dia sampai pukul berapa? Kita tengoklah subuh masuk pukul berapa. Sekarang 5.55 di sini, kalau di Kedah pukul 6. Kalau 5.55, kalau bangun pukul 5 pagi sempat. Mandi 15 minit, baki 40 minit. Tuan-tuan dan perempuan boleh solat tahajud, solat hajat, solat witir. Sempat baca Quran lagi sebelum sunat subuh. Kalau bangun pukul 5 pagi lah. Kalau bangun 7 pagi, yang tu bukan tahajud, itu terkejut namanya. Kan? Solat-solat malam ni bukan nanti banyak. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik amalan, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Sebab tu soal solat ni soal besar. Tapi ingat, ada juga orang yang solat pun jadi ahli neraka. Faham Tok Bilal? Agak-agak siapa dia Tok Bilal? RM1. 1 saat sekarang habis. Abdullah bin Ubay. Tu tak Tuan Imam? Bukalah kitab tafsir. Abdullah bin Ubay solat belakang Nabi tapi ahli neraka. Sebab tu orang yang tak solat confirm ahli neraka. Orang yang solat jangan overconfident. Kan? Karena Abdullah bin Ubay tidak meyakini risalah Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia munafik. Sebab itu ketika mana Nabi nak menyembahyangi jenazah Abdullah bin Ubay, Umar Al-Khattab melarang. Umar tanya, nak pergi mana? Nak pergi solat jenazah Abdullah bin Ubay. Umar kata, Allah tak payahlah. Cerai punya kaki. Kan? Cerai, tahu cerai, tak faham. Tak guna. Mangkuk hayun ni, puak-puak ni. Puak munafik, takkan engkau nak solat jenazah mereka. Nabi bagi jawapan, boleh tutup aircon satu. Saya kalau sejuk tak boleh ceramah. Boleh tak? Kalau sejuk, nak ceramah sejam tinggal 30 minit. Bila panas, boleh pergi 3 jam. Tuan-tuan boleh tunggu 3 jam. Kita mula tadi 6.30, kita berhenti 9.30. Boleh? Tuan-tuan boleh tunggu. Tuan-tuan tunggulah, saya nak balik dah tak lagi. Bila Umar Al-Khattab berkata demikian, Allah menurunkan ayat Al-Quran. Allah menyokong pandangan Abdullah bin Ubay. Sebab tu orang solat ni jangan terlalu sombong. Kalau akidah tak betul, Syekh, ahli neraka walaupun solat. Surah ke-9 At-Taubah ayat 84 dalil. Allah tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembahyangi jenazah golongan munafik.
Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala taqum ala qabrihi. Innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Tuan-tuan dan puan-puan, rujuk sendiri. Surah ke-9 ayat 84 At-Taubah. Kemudian Nabi Ibrahim memohon yang kedua. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Kalau ditakdirkan ada orang berlalu di bumi yang kering kontang ini, kau jadikanlah hati-hati mereka suka akan bumi Mekah. Nampak Pak Imam? Tahu ayat ni? Yang ketiga baru dia minta warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Yang ketiga baru Nabi Ibrahim minta kepada Allah, kurniakanlah kepada mereka buah-buahan, yakni makanan. Mudah-mudahan mereka mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Saya tak nak hurailah apa yang berlaku setelah doa Nabi Ibrahim. Yang saya nak tonjolkan di sini, yang saya nak highlightkan di sini, inilah sifat seorang hamba. Faham? Apa yang Allah suruh kena buat. Apa yang Allah larang kena tinggal. Walaupun perintah Allah itu menyalahi kehendak hawa nafsu kita, tidak selaras dengan kehendak hawa nafsu kita, kena buat, kena ikut. Walaupun larangan Allah itu merugikan kita, kita kena amal, kita kena tinggal. Faham? Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan. Dulu dia pekerja, tapi oleh kerana kerja dia ni haram, sistem riba, dosa besar. Maka riba ni dosa besar. Yang tak berdosa tidur atas riba, itu tak apa. Maka riba tak boleh. Hamba Allah ni dia berhenti kerja kerana Allah kata haram. Sistem riba, pendapatan melalui sistem riba haram. Dia berhijrah, dia masuk pondok, dia kerja sekolah agama rakyat, dia pergi Yaman. Hari ini alhamdulillah dia berjaya menjadi seorang pendakwah yang terkenal. Tuan-tuan tahu siapa? Saya lah. Mungkin tuan-tuan tak kenal saya, tu alamat umur pendek lah tu. Kan? Ustaz Syahril ni lah. Bermula dengan kerjaya saya bermula sebagai guru. Kemudian sebagai banker. Sekarang sebagai ustaz. Mungkin tahun depan insya-Allah YB. You never know, you know. Cerita dia macam tu. Tuan-tuan boleh bayang seorang banker jadi ustaz. Kan? Seorang banker boleh ingat ayat Quran hadis begitu banyak. Tak ada yang mustahil. Wa in min syai' illa 'indana khazainuh. Surah ke-15 surah Al-Hijri ayat 21. Kena ingat ni. Ingat ustaz ni? Ustaz kan? Kita tengok pun tahu ustaz. Yang lain ni baru nak start. Dan setiap sesuatu yang kamu miliki adalah kurniaanku. Kena ingat yang ni sampai bila-bila. Ustaz, baru hilang ego, keangkuhan, kesombongan, baru tak ada sifat itu. Kita perlu sedar apa yang kita miliki ini adalah kurniaan daripada Allah. Tapi nak dapat daya ingatan yang kuat, ada kaedah-kaedah yang perlu dipelajari. Saya hafaz Quran tak seperti orang lain. Kalau ustaz lain dia berdakwah, dia baca ayat Quran saja, nak tahu surah apa, ayat ke berapa, cari sendiri. Betul tak? Saya akan quote, saya akan sebut surah ke berapa, ayat ke berapa. Ini kurniaan Allah kepada saya. Tapi oleh kerana kepatuhan saya tak sia-sia, tercapai juga hasrat cita-cita nak menjadi seorang pendakwah. Saya dah dalam bidang dakwah ni hampir-hampir 20 tahun. Cuma inilah kali pertama di Kota Warisan. Saya ceramah bukan di seluruh negara, tuan-tuan, satu Malaysia. Itu. Cerita dia begitu. Ini kurniaan Allah kepada saya. Sebab tu saya wajib mensyukuri nikmat-nikmat ini. Jadi fahamlah, kita ni adalah hamba Allah. Kita tengok contoh yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berceramah ma'al hijrah,
Tak ramai ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah yang menyebut kenapa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa ustaz tak nak baca surah ke-28 ayat 85 Al-Qasas? Tolong ambil sekejap. Tafsir Arab Saudi belakang ni ada. Ni belakang ni. Tafsir Arab Saudi. Itu dia tu. Ramai. Ingat nak? Inilah dalil kenapa Nabi berhijrah ke Madinah. Pertama, Nabi sedar dia adalah hamba Allah. Dia wajib mematuhi. Kan? Tuan-tuan, nak tinggalkan kampung halaman muka muda. Saya dah 11 kali berhijrah, sahabat. Sejak saya berhenti kerja bank tu, ke hulu, ke hilir, ke semulu, ke rata saya pergi. Sekarang lah baru saya menetap di Sungai Petani. Itu pun saya akan berhijrah lagi. Dah 11 kali. Sehingga ke orang rumah saya kata, sudahlah bang. Dah jemu, dah letih dah. Hijrah sana, hijrah sini, pindah sana. Saya kata tak boleh. Ada lagi. Kita kena hijrah. Hijrah ke mana lagi? Saya kata ke Batu Dua, Jalan Barzah. Kan? Yang tu awak pergi dululah. Saya lewat sikit. Kan? Kenapa pendakwah tak baca ayat ni? Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Ingat tak? Ada ulama yang menyatakan kalau anak-anak kita bermasalah, keluar rumah, tak nak balik rumah, banyak baca ayat ni, insya-Allah dia akan pulang semula ke rumah dengan izin Allah. Surah ke-28 Al-Qasas ayat 85. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dengar sendiri. Inilah dalil di mana Allah menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berhijrah terlebih dahulu ke Madinah dan pada suatu hari nanti kamu akan pulang semula ke Mekah sebagai orang yang menang. Tetapi kenapa Allah memerintahkan Nabi berhijrah ke Madinah? Untuk apa? Ada tujuannya. Malangnya para pendakwah tak nak baca ayat ni. Mungkin tak jumpa kot kan. Lain kali tuan-tuan nak tahu ayat Quran, telefon saya, insya-Allah. Surah ke berapa, ayat ke berapa? 28-85. Tuan-tuan dengar makna dia cukup jelas. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu, dalam bracket, melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Inilah tujuan utama Nabi berhijrah ke Madinah. Nak melaksanakan hukum hudud, qisas ta'zir. Kan disebut. Siapa kita? Yang kita nak tolak hudud, siapa kita? Kita lebih pandai pada Tuhan kan? Sedarlah sikit Tuan Imam. Tuan Imam ni menumpang di bumi Allah ni. Kita makan, kita minum, rezeki Allah tak ada. Pagi ni ada makan tak? Takkan tak ada kot. Tetamu datang daripada jauh. Ini satu kezaliman terhadap ustaz. Sejuk lagi ni, aircon ni kuat semua. Kan? Apa kata kita tutup aircon, buka kipas lah. Aircon lagi power kuat tuan-tuan, electricity tinggi tu. Kan? Tuan-tuan dengar sendiri. Bukan saya kata. Tapi ayat ini tidak dibaca ketika berceramah ma'al hijrah. Betul tak Ustaz? Ustaz kena baca ayat ni sebagai bukti, dalil. Tuan-tuan dengar. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu ni Muhammad. Janji Allah akan memenangkan Muhammad SAW atas kaumnya. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Apa maksudnya? Ni tafsirannya. Yakni yang dimaksud dengan tempat kembali di sini ialah kota Mekah. Ini adalah suatu janji dari Allah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, dan ini sudah terjadi pada tahun 8 Hijrah di waktu Nabi menaklukkan Mekah. Ini merupakan satu mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah matlamat utama hijrah, hijratul Rasul. Bukan melarikan diri pada Abu Jahal, Abu Lahab, untuk menegakkan sebuah negara Islam yang melaksanakan undang-undang Islam. Kan?
Kita jangan duk petikai tuan-tuan. Saya tengok dalam YouTube tu, Masya Allah, rosak akidah Tuan Haji. Balik sebentar lagi tuan-tuan buka internet, type YouTube Sembang Rakyat -Hudud. Lakonan, berlakon pun tak boleh tahu. Mempersendakan undang-undang Islam menyebabkan menjadi kafir, murtad. Saya tengok dan saya dengar sendiri ni. Sebelum ni saya dengar daripada mulut orang. Saya tak puas hati buka internet. Sembang Rakyat -Hudud. Wanita yang tak bertudung tu kata apa? Apa yang hudud boleh buat? Si lelaki ni yang pakai kopiah putih ni jawab, lagi teruk ada. Tuan-tuan tahu tak? Kedua-dua mereka murtad. Agak-agak setuju tak dengan kenyataan saya? Sebab saya ada dalil Quran. 3 perkara ini tidak boleh dipersenda-sendakan. Ingat. Surah ke-9 At-Taubah ayat 65 dan 66. Sahabat baju biru boleh ambil apa Quran yang warna pink tu. Atas pink. Baik. Saya nak bagi orang Kota Horisan dengar. Ini kitab tafsir Darul Iman. Yang ni Arab Saudi. Kan? Nanti saya nak sebut muka surat dalam ni. Saya nak baca dulu ayat 65-66. Hukum mempersenda-sendakan hudud murtad. Tengok burung pun nak dengar ceramah saya tuan-tuan. Manusia pula tak nak dengar, cerai semua. Kan? Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Itulah dalil Quran. Ingat, 3 perkara ni tidak boleh sama sekali diperlekeh-lekeh, dipersenda-sendakan. Yang bermaksud, katakanlah apakah dengan Allah. Yang pertama Allah, pencipta alam, yang mencipta kita semua. Pagi Jumaat, surau masjid, baca surah As-Sajadah. Di sini baca tak Tuan Imam? Atau tinggal tika sejadah saja? Surah As-Sajadah, surah ke-32, ada 30 ayat. Pada ayat yang keempat, Allazi khalaqal maut, bukan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Allah menyebut Allah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Kita ni dicipta oleh Allah. Bagaimana kita tergamak memperlekeh, mempersendakan pencipta alam yang mencipta kita? Sedarlah sikit. Kita minum ni air Tuhan tuan-tuan. Tuan-tuan ingat air apa? Air Syabas ke? Air kita bayar saja bil kat Syabas. Allah yang cipta ni. Justru itu jangan mempersendakan Allah. Wa ayatihi, ayat-ayat Allah maknanya perintah-perintah Allah. Hudud adalah sebahagian perintah Allah. Solat, puasa, zakat, haji, itu semua adalah perintah Allah. Wa rasulihi, yang ketiga yang tidak boleh dipersenda-sendakan ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amat malang tuan-tuan, satu ketika dulu pernah tuan-tuan berlaku dalam negara kita, seorang pemimpin memperlekeh dan mempersendakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan Melayu tuan-tuan, Melayu sungguh mudah lupa. Saya Melayu campur Indon, sebab tu saya ada ingatan kuat sikit. Kalau Melayu original ni dia mudah lupa. Pada tahun 2000, tarikh yang tepat 11 hari bulan 5 tahun 2000. Ucapan yang biadab ini disiarkan dalam akhbar utusan Malaysia pada 12 hari bulan 5 tahun 2000, muka surat 6 tengah-tengah. Kita tidak perlu berterima kasih pada Muhammad dan kita tidak perlu mengagung-agungkan beliau. Ini memperlekeh-lekehkan Nabi. Tak boleh.
3 perkara ni. Tak percaya tanya Mufti Perak. Mufti Perak kata barang siapa yang mempersendakan Nabi murtad. 3 perkara ni tak boleh kita mempermain-mainkan. Allah, ayat-ayat Allah yang perintah Allah termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang buat kerja ni la ta'tadhiru. Allah menyatakan tidak ada ampun bagimu. Kenapa? Porque bahasa Meksiko. Porque. Kenapa? Saya tengok TV tuan Imam, saya belajar bahasa. Bukan saja tengoknya. Kan? Kalau tengok gambar Indonesia, saya belajar bahasa Indonesia. Tahun lepas saya pergi ceramah dekat Medan, cakap Indon. Alamak, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Orang Indo suka benar. Lepas tu saya pun tanya dia orang, maaf ya Pak, saya ingin bertanya kepada bapa-bapa. Di antara bapa-bapa, siapa kepala bapa? Tu dia, siapa kepala bapa? Cakap Indon lah tu. Nak bagi hilang ngantuk kan apa? Saya memang kuat seluruh ceramah saya. Kan? Kalau tak orang mengantuk. Luku pun luku juga, seluruh juga. Kan? Tapi saya cakap ada dalil Quran, tuan-tuan, bukan cakap kosong. Nanti bentar lagi tuan-tuan dengar ni. Kalau tak salah saya muka surat 207. Ni saya nak sebut ni, mempersendakan Allah, ayat-ayat Allah Muhammad SAW, Allah tak ampun. Kenapa Allah tak ampun? Qad kafartum, sesungguhnya kamu dah menjadi kafir. Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Mempersendakan agama Islam hukumnya murtad. Yang kedua, ini dalam ni nak ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran, meragui hudud mana, meragui ayat Quran, meragui Al-Quran juga hukumnya murtad. Surah sama Ustaz, surah ke-9 ayat 125 At-Taubah. Wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Kalau tak salah muka surat 207 lah. Kalau salah minta maaf lah. Kan? Muka surat 207 ayat 125. Dan adapun orang-orang yang hatinya berpenyakit, dengar, apa dia penyakit hati? Ni bawah ni ada tafsiran. Saya banyak membaca tau. Bila baca, saya try memorize. Saya akan ingat. Dalam kitab ni muka surat berapa. Kan? Style saya macam tu. Jadi bila saya berhujah, saya sebut dengan muka surat sekali. Khutbah jemaat bersama. Saya akan quote muka surat, kitab tafsir, bagian. Balik saya mak. Ada seorang Bilal di Sungai Tani. Dia tak percaya kat saya tuan. Khutbah saya yang pertama dan kedua di masjid dia ambil kertas kosong, dia catat. Dia balik semak. Kali kedua pun dia semak, kali ketiga tak semak, itu semua betul. Tak kalau ustaz nak kelentong. Saya nak kata 100% betul tak boleh, ustaz. Kullu ibni Adam khata'. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Setiap anak Adam melakukan kesilapan termasuk saya. Jadi kita tak perfect tau. Kemungkinan kadang-kadang tersilap juga. Dia jadi macam slip of the tongue, no fault of the mind, tersasul. Kan? Cerita macam tu. Nak sebut surah tu tak tersebut surah lain. Itu kelemahan kita. Ini betul ni muka surat 207. Dan ada pun orang-orang yang hatinya berpenyakit. Apa dia penyakit hati kat bawah? Nanti sekejap lagi kita dengar tafsiran. Saya nak habiskan pengertian ayat ni dulu. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Lalu Allah tambahkan kekotoran kepada kekotoran yang telah sedia ada. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Orang yang jiwa berpenyakit ustaz mati kafir. Penyakit jiwa, penyakit hati apa dia? Penyakit batin seperti kekafiran, kemunafikan, keragu-raguan dan sebagainya. Meragui hudud, meragui ayat Quran, meragui Al-Quran, mati na'udzubillah kafir. Kalau di Kedah kapiak. Kalau dibelah parit kapio. Kapio. Kan?
Saya berjalan satu Malaysia tuan-tuan, saya tahulah dialek ni, kan? Kan? Nabi pun suruh kita berdakwah guna bahasa tempatan. Kalau saya datang sini cakap Kedah, kemungkinan tuan-tuan tak boleh faham semua. Pak menakan, mana nak boleh faham pak menakan? Berapa saudara? Kan semua orang faham, kan? Pak menakan, kan? Tu Ustaz Azhar Idrus tu kan, yang terkenal kan. Dia kena ubah sikit sebab dia pekat sangat Terengganu, kan? Nanti saya tegur dia. Dia kawan baik saya. Dia bekas tentera tuan-tuan. Saya banker, dia tentera. Cuba tengok kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sekarang paling top dia lah, dulu saya lah. Tapi saya belum masih terkeluar pada carta. Kekal dalam carta. Tapi bahasa dia pekat kadang-kadang saya pun tak faham apa benda, kan? Kita ni berdakwah kena ikut environment. Waqi' dalam bahasa Arab. Persekitaran kita, apa bahasa yang diguna. Ini datang kampung, tuan-tuan, seorang ustaz datang kampung saya. Tak payahlah guna bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Tak maaf muslimat nak sebut sikit dah. Kita hendaklah menggunakan modus operandi. Makcik tu kata, apa ustaz suruh beli modus lah ni? Aku haid pun tak ada dah. Tak betul tu berdakwah cara tu. Tak payah sebut kaedah kan senang. Modus operandi, orang kampung bukan tahu. Itu bukan bahasa Inggeris, tu bahasa Latin kalau tak silap saya, kan? Kita berdakwah ikut cara Nabi. Saya tak setuju fenomena tak payahlah cakap bahasa mudah bagi semua orang faham. Anda setuju tak? Kalau tak setuju, jom kita balik. Sejuk lagi tuan-tuan ni. Tak boleh off kan? Dah off lah. Off semua lah, sejuk kan? Saya kalau terlalu sejuk memang nanti idea hilang, tak boleh nak ceramah. Kan? Tuan-tuan ni Mak Saleh ke nak guna aircon? Tengok hidung pun macam saya kembang-kembang, mana Mak Saleh? Kan? Cerita macam tu. Kan? Jadi kita sedar sikit. Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah kerana dia adalah seorang hamba Allah. Dia telah berjaya mengabdikan diri hanya kepada Allah. Nampak? Tapi cuba tengok. Sebahagian segelintir orang Islam di Mekah yang enggan berhijrah. Apa jadi Tuan Imam? Tuan Imam nampak macam ustaz juga kan? Ustaz kan? Tu ustaz saya kenal tu. Kan? Apa yang berlaku terhadap orang-orang Islam di Mekah yang enggan berhijrah? Ni dalam ni ada ni, tuan-tuan dengar tafsiran dia. Surah keempat ayat 97 An-Nisa. Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Inilah golongan yang telah menzalimi diri mereka sendiri kerana enggan berhijrah. Mereka tidak menyembah Allah. Faham? Patutnya sembah Tuhan, ikut perintah Tuhan. Allah perintah berhijrah ke Madinah, berhijrahlah. Sayang sangat nak tinggalkan kota warisan, kan? Sayang nak tinggal bumi Mekah. Tuan-tuan dengar, saya tak nak terjemah, terus kepada tafsiran apa yang berlaku kepada mereka. Surah keempat ayat 97 An-Nisa. Ini contoh saya nak buktikan dengan ayat-ayat Quran. Manusia yang tidak mengabdikan diri kepada Allah, yang tidak menyembah Allah, binasa. Yang dimaksud dengan orang yang mengindahkan diri sendiri di sini ialah orang-orang muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi, sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama-sama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu. Nampak? Orang Islam lawan Islam, walaupun dipaksa, Tuhan tak terima alasan tu.
Kamu boleh berhijrah. Kenapa tak berhijrah? Nampak tak? Akhirnya mereka ni penghuni neraka. Orang Islam. Mana boleh orang Islam lawan Islam, tuan-tuan? Tak boleh. Kita orang Islam kena sokong perjuangan Islam. Nak dengar hujah kena jemput lagi lah. Kan? Banyak hujah, jangan bimbang. Ni 6,236 ayat ni. Modal bukan nak habis. Itu yang pertama. Matlamat hidup kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tolong bawa Ustaz sekali lagi tuan Bilal minta maaf. Saya tengok macam ada tafsir pimpinan Ar-Rahman tadi. Kat mana saya nampak tu? Dia kat bawah. Dia ni yang tebal tu, yang tebal sebelah tu. Pada muka surat 16. Kalau Jawi muka surat 13. Ini tafsir masih. Tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran jabatan Perdana Menteri. Pada muka surat 16 kita dengar. Matlamat hidup yang kita kedua ialah sebagai khalifah. Dalil Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya akan kujadikan di atas muka bumi ini khalifah. Dengar baik-baik. Yang duk kata sangat ni, politik dengan agama tak boleh campur. Politik ni siasah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, tata cara mentadbir, tata cara memerintah. Khalifah ni apa benda? Khalifah maknanya pengganti kepada Nabi. Kita sama-sama dengar. Ni kitab tafsir Ibn Ar-Rahman, keluaran jabatan Perdana Menteri. Khalifah ni apa tanggungjawab khalifah? Sama-sama dengar. Muka surat 16. Kitab ni boleh kata sebahagian besar saya hafal semua muka surat. Kalau tuan-tuan nak cabar saya susah. Sebahagian besar semua saya ingat muka surat berapa, surah ke berapa. Jangan challenge saya tu. Susah tu. Muka surat 16. Tuan-tuan dengar apa tanggungjawab khalifah. Muka surat 16. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dengar baik-baik untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan-tujuan hidup yang suci murni untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Faham? Saya ulang sekali lagi kita menumpang di bumi Allah ni sahabat ni bumi Allah ni. Yang cipta sahabat ni Allah, yang cipta saya Allah, yang cipta alam ni Allah. Bila kita menumpang di bumi dia, kena ikut syariat dia. Syariat apa dia syariat? Asy-syari'atu ma nazala min Allah. Syariat apa-apa yang diturunkan daripada Allah, itu syariat maksudnya. Kita menumpang di bumi Allah, kena ikut cara Allah. Cuba dengar kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. An-nasu duyufur rahman fil ardi. Manusia itu adalah tetamu Allah di atas muka bumi. Faham? Tak faham saya hurai. Memang kuliah kena bagi faham, bagi jelas, jangan bagi orang keliru, supaya hilang kekeliruan. Kan? Bila ceramah duk hengki-pengki, jenis pusing-pusing sampai kiamat, orang tak faham Islam. Saya straight to the point. Sebab tu orang kata saya keras. Ustaz ni keras, jangan panggil dia. Saya bukan keras, saya hikmah. Ni tafsir Arab Saudi, muka surat 421. Makna hikmah. Apa dia hikmah? Saya sebut dulu, kemudian kita semak sama tak? Perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Surah ke-16 ayat 125. Surah An-Nahli, muka surat 421. Hikmah. Ramai kata hikmah tu lemah lembut. Yang saya tahu lemah lembut Daud Kilau. Dengar makna hikmah Muka surat 421, surah ke-16 ayat 125, surah An-Nahli. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Faham? Hikmah. Dalam ni muka surat 668. Kita dengar dulu sebab tu sama-sama kita rujuk. Hikmah ialah penjelasan yang tepat dan betul, berdasarkan dalil dan bukti, menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Muka surat 668.
Hikmah, yakni dengan penjelasan yang tepat dan betul, berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Hikmah lah tu. Kan? Sebab tu dakwah ni kena bagi jelas. Pendakwah jangan takut pada manusia, kena takut pada Allah. Esok pendakwah yang akan ditanya terlebih dahulu. Berat tu. Kan? Haram kena kata haram, dosa kena kata dosa. Tengok tadi jelas muka surat 16. Khalifah ialah orang yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyu dan syariat Allah. Imam Al-Ghazali menyatakan manusia itu adalah tetamu Allah di muka bumi. Boleh faham tak? Tak boleh faham, saya urai. Macam ni. Kalau saya pergi rumah Tok Bilal lah, panggil Tok Bilal boleh kot, no? Bilal ni sahabat Nabi yang hebat tu. Saya sebagai tetamu. Dia ada adab-adab tetamu. Tetamu tak boleh terus masuk rumah orang, betul tak? Assalamualaikum Tuan Bilal. Tuan Bilal pun buka pintu. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, sila masuk. Saya masuk ke dalam rumah Tuan Bilal dengan kasut-kasut. Tuan Bilal kata, minta maaf Ustaz. Kan? Tolong tanggalkan kasut. Rumah dia tau, bukan rumah saya. Ini bumi Allah tuan-tuan, bumi Allah. Kita makan, kita minum, kita sedut semua udara Allah. Kena ikut undang-undang peraturan Allah. Kan? Masuk ke dalam rumah Tuan Bilal, tengok-tengok sofa dia harga 10,000. Masya Allah. Apa Lorenzo punya ke apa? Mahal. Tiba-tiba Tuan Bilal kata, Ustaz, sila duduk kat bawah. Kedekut sungguh dia tak bagi duduk kat sofa. Dah Tuan Bilal suruh saya duduk kat bawah, saya duduk kat bawah. Betul atau tidak? Rumah dia, kena faham tak? Rumah dia. Kemudian dia bawakan makanan, Masya Allah, hidangan kegemaran saya, sotong goreng tepung. Kan? Belum sempat saya nak jamah, dia kata minta maaf. Dalam rumah ini menantu tak boleh makan, ambil bau saja. Hai, macam sidik sigar ragam. Kalau kata ditakdirkan Tuan Bilal sajikan kepada saya, hidang kepada saya kuih tiaw. Saya tak makan kuih tiaw tuan, tak lalu. Tapi kalau kena saya tetamu, saya makan juga, jamah juga. Kan? Dia bagi air kopi, saya tak minum kopi. Terpaksa minum lah, rumah dia. Rumah kita tak apalah. Ini bumi Allah tuan-tuan. Kan? Kena hormat lah. Kena ikut undang-undang peraturan Allah. Manusia tak berhak buat undang-undang sendiri ni. Saya malas nak sebut muka surat 1110. Surah ke-33 ayat 36 surah Al-Ahzab. Jelas. Kita wajib kena ikut. Tapi saya baca jugalah. Nanti tuan-tuan tak puas hati. Nampak macam tak percaya ni. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. 1110 ayat 36 surah Al-Ahzab. Saya nak terus kepada tafsiran. Dengar nah. Kita sebagai hamba Allah, ayat ini menegaskan satu kaedah, modus operandi. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi. Dengar baik-baik. Wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya. Segala urusan hidup kita. Apa dia tuan-tuan? Iaitu tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasulnya. Sebagai seorang hamba, kena ikut ketetapan Allah. Kita menumpang di bumi Allah. Tak boleh buat jalan sendiri. Dalam ni, kau surat berapa? Kalau tak silap 845. Surah ke-49 ayat pertama Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Ke surat 845 surah ke-49 ayat 1 Al-Hujurat. Dengar maknanya, saya terjemah. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Apa maksud jangan mendahului Allah Rasul? Tafsiran kat bawah. Dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasul. Kita tak boleh pandai-pandai buat hukum sendiri, sahabat. Kita menumpang di bumi Allah. Satu ceramah dulu saya kata, siapa-siapa yang tak suka dengan undang-undang peraturan Allah, pergi tinggal dekat bumi lain. Kan? Dia tanya saya, bumi mana? Planet of the Apes. Dia tak faham pula planet of the Apes apa benda, Ustaz? Planet beruk makyeh. Dia tak faham beruk makyeh. Kata orang Kedah, beruk makyeh tu apa benda? Ketua segala beruk-beruk. Awak tu beruk makyeh. Dengar tuan-tuan, muka surat 845, muka surat 1110. Kita sebagai hamba kena ikut, faham? Tak boleh buat jalan sendiri. Ini bumi Tuhan ni. Sombong. Hebat macam mana pun mati. Cuba tengok Muammar Gaddafi. 42 tahun. Saya kata dia akan hina sungguh. Sebab ada dalam Quran. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 178. Ada manusia yang Allah panjangkan umur supaya dia ditimpa kehinaan. Sekiranya dia kufur pada Allah. Tengok dia mati dalam keadaan hina. Seminggu baru disembahyangkan jenazah dia, betul tak? Itu penghinaan. Kita ni jenazah kena cepat, tuan-tuan. Postmortem tak boleh. Ustaz, haram. Tapi puak-puak ni pun haram jadah ya. Nak buat macam mana? Kan? Minta maaf lah perkataan saya sebut. Selagi tak ikut Islam, kita menyiksa mayat. Tuan-tuan tahu tak? Kalau ada cincin dekat jari ni, kita mati, tak boleh nak tanggal tanam dengan cincin. Tapi minta izin dulu kepada ahli keluarga. Nampak tak? Nampak? Kalau pakai gigi palsu yang ditanam, tak boleh cabut, jangan cabut. Menyakitkan dia. Nampak tak? Ni postmortem pula. Ish, apa punya kerja ni? Kan? Wallahu a'lam, sama ada pandangan yang kata boleh, tapi saya bersetuju tak boleh. Kita nak segerakan jenazah, nak tunggu bapa saudara, mak saudara, anak daripada England balik, tak payahlah. Sebab tu solat jenazah mana ada rokok, mana ada sujud. Nampak? Ada juga orang solat dia rokok. Kenapa rokok? Saya hormat jenazah ni, kata. Kenapa lah orang Melayu ni tak nak kembali kepada Islam? Sebab Islam kita ni sebahagian-sebahagiannya, tu yang masalah. Kan? Nampak? Kita sebagai khalifah ni, tanggungjawab khalifah mentadbir muka bumi berdasarkan wahyu dan syariat Allah. Kena ikut undang-undang peraturan Allah. Tak boleh buat undang-undang peraturan kita, kerana kita dicipta oleh Allah. Kita bakal dimatikan oleh Allah. Kalau ada kita makan rezeki Allah, minum rezeki Allah, seduh udara Allah, ikut undang-undang peraturan Allah. Boleh, sahabat? Yang ketiga, dekat sejam dah cukup lah. Saya pun nak pulang ke Kuala Lumpur lah, Pak. Kan? Kalau bahasa sedap, lain kali jemput pula. Nak sedap lagi, jemput khutbah jemaat. Baru kau. Tuan-tuan tak dengar lagi khutbah jemaat saya, cukup kau. Dengar lah. Bila semalam? Oh, YouTube tengok dah. Masya Allah. Ustaz YouTube ni, tuan-tuan ingat apa? Semalam dekat Mas, tanya dia orang khutbah macam ni. Tajuk cukup sedap, tuan-tuan. Makanlah buah-buahan tempatan. Apa punya khutbah? Tak mainlah soal tu. Semalam khutbah saya iman, hijrah dan jihad. Kita hurai nak dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah masuk syurga, ada 3 tuntutan. Lain kali kita datang lagi, kita hurai. Tuan-tuan ingat senang nak masuk syurga. Sebab apa? Syurga belum diswastakan lagi. Yang ketiga, matlamat hidup kita ialah utamakan akhirat dan tidak mengabaikan dunia. Itu matlamat hidup kita. Akhirat dulu, tuan. Bukan dunia. Kita asyik dunia, no? Dunia nak bagi Melayu maju. Kita cerita agama dulu. Apa salah kau Ustaz ambil dunia? Tak salah. Tapi utamakan akhirat. Dalil surah ke-28 Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Dan dengan kurniaanku, kata Allah, carilah dengan kurniaanku kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupa habuan kamu di dunia. Itulah dalil. Akhirat dulu, utamakan akhirat dulu, tapi jangan abai dunia. Kita dunia, akhirat tak peduli, majlis ilmu tak nak dengar. Kan? Tidak menyembah Allah, tak taat pada Allah, macam mana nak masuk syurga? Asyik dunia. Kita ada jawapan kepada golongan ini. Lain kali lah. Orang manusia yang meyakini adanya hari kebangkitan, hari akhirat, hari pertimbangan, dia tak akan bersifat sedemikian. Sebab dia tahu siapa dia. Utamakan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Ada pula tak nak ambil dunia, nak wirid, itu bengong namanya. Bukan zuhud, bahlul. Makna zuhud pun tak tahu. Apa makna zuhud? Ada setengah kata zuhud tu selai jubah, selai kain pelekat, yang tulah masuk tandal, tulah tidur, tu yang solat. Itu bukan zuhud, bahlul. Zuhud maknanya mengambil apa yang menjadi keperluan kita. Kita nak solat, bertemu dengan Allah, kena smart. Cuba tengok saya pakai smart. Jubah saya banyak, 40 lai. Mana boleh pakai selekeh, kan? Ni kepiah ni mahal ni tuan, RM140 ni. Minta maaf lah. Tempur ni. Kain dia pun cantik, tuan-tuan tengok mana ada dalam pasaran. Kan? Oh. Tuan Imam pakai RM5 lah. Contohlah kan? Tak apa, smart tak apa, tengok dengan serban okey. Kita nak bertemu dengan Allah pakai selekeh. Nak bertemu dengan pemimpin smart. Alamak. Kan? Dengan Allah lah kena smart. Kan? Cerita dia. Utamakan akhirat, jangan lupa dunia. Kita perlu. Saya perlu ada handphone. Harga RM150. Murah aja. Oh, ini semua handphone canggih. Baca mesej. Saya kalau buat macam tu, tuan-tuan, terkeluar cermin ni. Tak boleh buat macam tu. Akhir sekali yang keempat, kena faham dulu matlamat hidup kita. Lain kali baru kita ceramah bab lain pula. Faham ini selamat. Saya kena faham ni, tuan-tuan, saya ikut Islam ni. Ketika saya masih mencari-cari hidayah, kan? Masa tu masih kerja bank. Hafal ayat Quran banyak orang masa tu. Kerja bank pun dah hafal Quran lah. Saya rajin ikut kuliah-kuliah maghrib, kuliah majlis ilmu. Memang cita-cita nak jadi ustaz. Ketika mencari, jumpa ayat tadi. Matlamat hidup manusia ni 4, kata ulama. Ayat-ayat inilah yang menyedarkan saya. Yang keempat, matlamat hidup kita ialah beramal soleh. Amal soleh. Untuk mengakhiri 2 minit ke genap sejam. Boleh sikit lagi? Bukan ada kerja apa, tuan-tuan, kita hari ni cuti. Ada yang nak kena kerja, pergilah kerja. Nanti kena buang kerja pula, kena dengar kuliah subuh. Kan? Setengah manusia ada anti sungguh majlis-majlis ilmu. Kan? Majlis ilmu ni penting oh. Yang keempat, amal soleh. Apa dia amal soleh? Saya baca hadis dulu riwayat Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengar baik-baik nah. Hadis ini dalam kitab Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 111 112 ada hadis ni. Ibnu Katsir dia kaitkan dengan kedua-dua ayat Quran ini, dia kaitkan dengan hadis Muslim. Yang bermaksud barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, maka amalan itu ditolak. Boleh faham? Tak boleh faham kan? Kita kena terang. Berdasarkan hadis ini, Ibnu Katsir rahimahullah meletakkan 2 syarat. Dengar baik-baik. Amal-amal kita hanya diterima oleh Allah apabila ada 2 syarat. Pertama, amalan kita mestilah ikhlas kerana Allah. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, menepati syarat
Apa yang kita amal, tindakan-tindakan kita, tindak tanduk kita menepati Al-Quran dan As-Sunnah, baru diterima sebagai amal soleh. Boleh faham? Ayat Quran, amal soleh. Di antaranya surah ke-27, surah An-Namli di pertengahan ayat ke-19. Amal soleh ialah wa an a'mala solehan tardah. Amal soleh ialah amal yang Allah redha. Saya yakin dengan pandangan Ibnu Katsir rahimahullah, Allah pasti redha amalan yang kita lakukan ini kalau kerana Allah dan menepati Al-Quran As-Sunnah, sudah pasti Allah redha. Inilah matlamat hidup kita. Amal-amal soleh inilah yang disebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197. Dan berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Kita nak kembali bertemu dengan Allah, tuan-tuan dan perempuan, perlu ada bekalan. Macam kita pergi piknik, betul tak? Pergi piknik bawa bekalan tak? Nasi lemak, sambal, ulam, hui, sedapnya nak makan. Kan? Nak kembali bertemu dengan Allah, tak bawa balik bekalan. Pergi ke Batu Ferringhi, tak sempat nak makan bekalan yang bawa, tsunami datang. Kita ni leka dengan dunia je. Kan? Akhirat tak peduli langsung. Peluang kita sekali ya tuan-tuan. Kalau kita tidak merebut peluang yang ada untuk beramal dengan amal soleh, amal yang Allah redha, kita akan rugi dan menyesal di akhirat. Itulah 4. Moga-moga memberi manfaat pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan sebagai tazkirah yang ringkas pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa-masa akan datang sebelum saya akhiri. Ada satu pengumuman. Saya nak buka peluang kepada tuan-tuan dan perempuan ASA, Amanah Saham Akhirat. Saya dalam rangka membantu atau sedang membantu, akan membantu seorang pelajar yang akan pulang ke Yaman untuk menghabiskan pengajian ijazahnya di sana. Beliau seorang penghafaz Al-Quran. Isteri beliau juga penghafaz Al-Quran. Anak seorang. Keluarga susah. Si suami ni, pelajar lelaki ni. Dia sepatutnya dah habiskan pengajian dia tahun ni. Oleh kerana di Yaman bergolak selama 8 bulan, semua universiti ditutup. Semua pelajar Malaysia diarahkan pulang. Sekarang dia nak pulang semula dalam bulan Januari. Jadi untuk tempoh setahun, kerana cost of living di Yaman tinggi. Sewa rumah mahal, makanan mahal. Macam mana ustaz tahu? Sebab saya tinggal di Yaman juga. Saya kenal beliau di sana. Jadi saya kata jangan bimbang. Saya akan bantu, saya akan cari sebanyak mungkin untuk memastikan pengajian dia selesa dan tidak terbantut. Tapi saya letak syarat. Syarat, bila dapat ijazah, pulang ke Malaysia, kena kerja dengan sekolah yang saya urus. Saya ada sebuah sekolah tuan-tuan. Cita-cita saya dah tercapai. Satu je lagi yang Tuhan belum kurnia. Yang lain semua dah makbul lah. Termasuk ni lah. Saya dah buka sekolah dah 3 tahun. Tahun depan masuk tahun keempat. Tahfiz, sekolah tahfiz dan pengajian Islam. Kita ajar tuan-tuan, bukan bahasa Arab saja, bukan hafaz Quran, akademik dan juga IT. Kita ajar pidato. Kita nak orang yang versatile, yang serba boleh, yang boleh memimpin masyarakat. Tempoh pengajar 5 tahun, itu cita-cita saya. Alhamdulillah, tenaga pengajar semua kualitinya. Cuma kita nak kena bruce sikit lah. Kan? Kadang-kadang orang mengaji agama ni, dia segi komitmen kurang. Kita ni pada sekular, kepada agama, kita tahu macam mana nak kerja. Usaha saya dengan izin Allah, sekarang ada 3 bangunan, 1.2 juta. Ada 80 orang pelajar lelaki sahaja, umur 13 tahun. Ada seorang pelajar tuan imam, Masya Allah, pandai berceramah. Kita buat persembahan di Langkawi, bawa pelajar lawatan, dia berpidato 10 minit. Saya tengok dia berpidato, Masya Allah, tak tengok nota. Hebat, tapi tidaklah sehebat saya. Sebab saya sifu. Kan, mana boleh dia hebat daripada sifu. Saya ucap tahniah kat dia. Masya Allah, Quran pun dah hafal banyak juzuk dah. Boleh berceramah pula, anak timbalan pengarah pula. Kan? Jadi saya kata kat ustaz ni, saya akan bantu awak. Syarat awak pulang nanti ke Malaysia, awak kena berkhidmat dengan sekolah saya. Dia tanya lama mana? Tak lama, 50 tahun cukup.
Makna sampai pencen lah. Kan? Oh, kita nak cari duit bukan senang. Jadi pada pagi ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa-rasa nak sedekah fi sabilillah, kita bentang sejadah. Berapa bagilah. Niat jangan derma, sedekah fi sabilillah. Kalau ada zakat, niat zakat. Kalau tuan-tuan nak masuk melalui bank account, nama beliau ialah Solihin Arsyad. Account Maybank. Account number 15-202-325-0201. Handphone dia 0192917262. Tak boleh ingat kan? Saya boleh ingat macam-macam. Kan? Kalau nak bank in sendiri pun, sebentar lagi saya tulis nama account. Tuan-tuan masuk sendiri. InsyaAllah. Jadi siapa yang rasa-rasa nak bersedekah fisabilillah pagi ni, saya alu-alukan. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, kan? Kalau rumah tuan-tuan dekat, pergilah balik ambil duit, saya tunggulah. Saya bukan ada kerja apa pagi ni, kan? Kita semua kan ada kerja apa. Jadi terima kasih kepada semua. Ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.